Baiklah, seterusnya kita akan mempelajari tentang kita nak menilai kos makanan dan minuman melalui pengiraan inventory. Okay. So, kenapa perlu pengiraan inventory ni? Baik, satu, kita perlukan bila hujung bulan kita perlu buat closing inventory. Jadi bila closing inventory kita perlu tahu bilangan dan juga harga, dan daripada bilangan dan harga ni kita perlu darabkan untuk kita mengetahui berapakah jumlah nilai bagi inventory tersebut bagi setiap-setiap bahan. Jadi keperluan untuk kita nak letakkan nilai berapa harga bagi setiap inventory yang tinggal, yang kita buat waktu closing tu, perlu diletakkan harga dan perlu didarab dengan bilangan. Jadi barulah kita boleh mengira untuk jadikan sebagai nilai untuk closing inventory. Closing inventory ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dalam membuat pengiraan inventory ni ada terdapat 5 jenis lah. 5 jenis cara mengira inventory ni. Yang mana kita akan bincangkan kelima-lima tu bagaimana kaedah pengiraannya juga. Dan isu yang dalam pengiraan inventory ni adalah yang pertama adalah bila kita beli barang, harga bahan mentah ataupun bahan keringnya, dia harga tidak tetap dan tak stabil. Seperti yang kita lihat sekarang, kadang-kadang ayam, pembelian ayam hari ni harga lain, esok harga lain. Okey, ada turun naik dan sebagainya. Beras ada turun naik dan sebagainya. Walaupun ada harga kawalan, tetapi tetap akan ada harga yang tidak stabil, harga yang turun naik. Itu yang pertama. Yang kedua, isu adalah pembelian bahan yang tidak sama setiap hari menyebabkan harga mengikut pasaran semasa. Kan, ada hari yang kita beli barang, ada hari esok tak beli, lusa kita beli balik, tapi keadaan harga dia tak sama. Sebab berdasar kepada permintaan dan penawaran selalunya. Jadi itu isu yang kedua. Dan harga bahan sentiasa direkod apabila setiap kali dihantar oleh pembekal. Jadi bila harga tak sama, penawaran permintaan berlaku, dan bila ada penawaran dan permintaan ni berlakulah harga turun naik, maka selalunya cost controller lah, pengawal yang akan menjaga bahagian cost ni akan kena catat. Setiap kali barang sampai dekat organisasi kita, supplier hantar, kita kena catat bilangan berapa berat sebelah yang dihantar dan berapa harga yang telah diberikan ni dalam invoice. Jadi kita kena catat, sebab harga ni memang tak sama. Kecuali lah kita syarikat yang cukup besar, maka dia boleh lock harga, masuk melalui tender. Siapa yang masuk nak supply dekat organisasi kita, maka dia perlu memenuhi harga-harga yang telah dipersetujui bersama. Okey, itu tak apa. Tapi selalunya harga yang fluctuate ni ataupun turun naik ni, selalunya kita kena monitor dia melalui apabila kita menerima barang, dan pada hujung bulan nanti kita akan kira adakah harga tu tinggi sangat, rendah sangat, okey, atau harga itu perlu ditambah ataupun tidak. Itu semua isu-isu dalam pengiraan inventory yang mana kita perlu kuasai lah. Sebagai pengendali makanan, kita perlu tahu bagaimana isu-isu ni boleh mengganggu gugat perniagaan kita. Ada 5 kaedah menentukan harga bahan dalam inventory. Iaitu yang pertama, iaitu actual purchase price method, iaitu kaedah harga sebenar. Okay. Yang kedua, first in first out method, kaedah masuk dahulu, keluar dahulu. Yang ketiga, weighted average purchase price method, iaitu kaedah harga purata. Yang keempat, latest purchase price method, iaitu kaedah harga terkini. Dan yang kelima adalah last in first out method, iaitu kaedah terakhir, bahan terakhir masuk tetapi keluar dahulu. So ada 5 cara kita nak mengira bahan ni. Ada 5 kaedah lah, 5 kaedah untuk kita mengira inventory. Yang mana inventory ni sebenarnya kita akan guna untuk closing inventory, dan juga boleh diguna pakai balik untuk open inventory nanti. So kena kuasai 5 cara ni, which is saya rasa senang saja untuk anda kuasai. Anda perlu faham bagaimana untuk mengira. Next. Contoh. Ini baru satu bahan yang harganya tak sama. Saya ambil itu belian berbola daging
yang mana dibuat pembelian sebanyak 5 kali dalam bulan Januari inilah. Contohnya bulan Januari 2023 dengan harga yang berbeza. Cuba kita tengok 1 Januari 2023, customer membeli 16 paket. Kita membeli 16 paket dengan harga 12.45, okey. Okey. Harga kita tengok harga 5 Januari RM12.60, 14 Januari RM12.55, 22 Januari RM12.40, 27 Januari RM12.50. Harga dia tak sama. Dalam 5 pembelian harganya tak sama. Jadi inilah cara contohnya, contoh bahan yang kita beli tetapi harganya fluctuate, turun naik. Jadi bagaimana kita nak kira, nak menetapkan nilai inventory kita tu? Jadi kita ada banyak ni lah yang tadi saya sebut tu, 5 tu yang kita akan belajar untuk hari ini. Okey. Yang pertama menggunakan kaedah pertama iaitu actual purchase price method, iaitu kaedah harga sebenar. Okey, yang tadi kita tengok kan harga-harga ni kan, harga-harga RM12, RM45, RM12, ini semua harga yang kita dapatkan tadi. Baik. Cara pengiraannya adalah kita memerlukan untuk kita menandakan jumlah baki yang tidak digunakan serta harga bagi setiap belian. Okey. Tadi kita dah tengok yang belakang, ada bilangan yang kita beli dan ada harga. Okey. Sekarang yang ada dekat sini adalah bilangan 30 paket tu, 2, 8, 5, 5, 10 tu adalah baki. Baki yang tidak habis yang berada dalam stok simpanan kita, dalam stok. Kan? So, cara mengira dia, kenal pasti bilangan paket yang berbaki mengikut tarikh belian. Yang ni kita kena catat. Untuk bulan Januari ada berapa paket tak habis. Ni setiap kali barang sampai kita kena label kan. Ini cara yang pertama, iaitu kaedah harga sebenar. Kemudian kirakan setiap paket dengan harga mengikut tarikh belian, iaitu proses mendarab pula. Okey. Yang ini kita kena ketahui bilangan mana hari apa bilangan paket tu tak habis, dan juga kita dah ada catatan di situ berapa harga dia. Okey, kita tengok RM24.9. Yang pertama, 2 paket RM12. Darab RM24.9. 8 paket baki ada 8 paket, darab RM12.60 harga dia. Yang ketiga, Januari, 14 Januari, 5 paket RM12.55. Okey. 5 paket untuk bulan 22 Januari berharga RM62 dan RM125 untuk 10 paket. Jadi total up memang 30 paket tak habis. Inilah jumlah yang perlu kita catat bagi setiap pembelian mengikut tarikh. Jadi kita campurkan RM24.9, RM108 ni semua kita campurkan ke semua ni, RM62, RM125, dapatlah RM375.45. Kaedah ni sebenarnya sukar sikit kita nak mengira sebab kita nak kena rekod setiap kali pembelian kan. Kalau kita beli 5 kali, maka 5 kali lah kita kena tanda setiap barang yang sampai je mengikut tarikh. Itu yang kita tanda setiap paket tu, oh ni tarikh bila sampai tarikh bila semua. Jadi proses ni agak rumit, agak rumit dan sukar untuk kita nak merekod ikut apa penghantaran. Tapi ada orang buat, tapi ada syarikat yang buat yang very particular, yang ingin mengetahui seteperinci mungkin tentang kos. Itu yang pertama, iaitu cara harga sebenar, yang mana setiap pembelian ni kena kita perlu rekod baki berapa yang tak habis pada setiap pembelian ni, maka dia didarab pada harga yang dihantar pada masa tersebut lah. Dan setiapnya dicampur dan kita akan dapat satu nilai di sini lah, RM375.45. Itu yang pertama, kaedah pertama. Kaedah yang kedua, kaedah masuk dahulu, keluar dahulu. Ini yang banyak dipraktikkan, yang sepatutnya dipraktikkan lah. Iaitu kaedah ni sangat baik kerana pusing ganti stok bahan ni dibuat dengan baik sekali. Apa yang masuk dulu, dia akan keluarkan dahulu. Stok bahan yang dibeli, kita beli dahulu, maka kita kena pakai dulu. Susunan bahan disusun dari hadapan ke barisan belakang dengan mengikut tarikh belian yang paling awal. Okay? Kalau kita beli yang ni dulu, kita pakai dulu. Cara mengira kaedah ni adalah mengira baki terkini dengan harga setiap kali belian.
Baki pada hujung bulan adalah 30 paket. Cuba tengok. Sekarang kalau first in first out, kedah makna maksud ni, bermaksud kita pakai yang awal. Bermaksud yang bulan 1, 5 bulan Januari hingga depan kita dah pakai. Kita tak payah kira dah. Sekarang kita ambil yang hujung saja. Sebab yang hujung ni lah, barang yang hujung ni lah yang tak keluar lagi. Sebab kita pakai kaedah first in first out. Okay? First in first out, maksud dia yang depan kita dah pakai. Tinggal yang berbaki saja 30 paket ni kita kena kira. So, cara mengira dia sama gitu. 6 paket darab dengan RM12.40 dan juga 24 paket darab dengan RM12.50. Maka kita akan dapat nilai dia RM74 untuk 6 paket, 24 paket RM300. Jadi kita campurkan keduanya, maka kita akan dapat jumlah RM374.40. Ini cara pengiraan first in first out. Okey. Kalau kita tengok tarikh 22 dengan 27 tu, itu yang tarikh yang barang kita tak pakai lagi. Closing. Barang yang ke depan tu semua dah pakai dah. Jadi hak tu dia duduk dalam pengiraan kos yang lain. Yang ni yang tinggal dekat kita. Inventory yang tinggal dekat kita. So, kaedah first in first out method nampak lebih mudah. Next. Baik, seterusnya adalah kaedah ketiga, iaitu weighted average purchase price method ataupun dikenali sebagai kaedah purata. Kaedah purata ni juga salah satu daripada kaedah mengira inventory jugalah. Satu, dia didapati pusing ganti, jika didapati pusing ganti stok bahan tidak dapat dibuat dengan baik. Maksudnya kita gagal untuk melihat mengira satu-satu tadi seperti kaedah 1 dan kaedah 2 dan melibatkan kuantiti stok yang banyak. Maksudnya barang yang kita beli tu banyak, kuantiti besar. Jadi kaedah purata ni lah yang kita syorkan, yang disyorkan. Jadi kesemua stok bahan yang dibeli dicampur dan jumlah harga keseluruhan belian dicampurkan. Jadi kedua-dua jumlah itu, iaitu jumlah harga keseluruhan belian akan dibahagikan dengan jumlah bilangan stok yang dibeli bagi mendapatkan harga purata bagi setiap stok. Bagi kita terangkan dengan lebih jelas. Jadi harga purata stok, satu stok kemudian didarab dengan baki yang tinggal. Okey, baik. Macam mana kita nak kira dia? Baik. Yang pertama, darabkan dulu setiap pembelian ni. Okey. Jumlah kita beli barang untuk sebulan, untuk meatball. Sebulan kita beli 98 paket. 98 paket. So, setiap bulan tu nilai dia begitu. Selama 5 kali pembelian, 16 paket, 21 paket, 18 paket, 19 paket dan 24 paket. Maka total sebulan tu kita membeli 98 paket. Dan harga bagi setiap yang dihantar ni tidak sama. Yang kita lihat pada mula. RM12.45, RM12.60, RM12.55, 55 sen, RM12.40 dan RM12.50. Jadi, cara mengira kaedah purata, kita kena darab semua ni. Yang pertama, 16 paket darab RM12.45 dapat RM199.20. Seterusnya 21 paket darab RM12.60 dapat RM264.60. Seterusnya 18 paket darab RM12.55 dapat RM225.90. Seterusnya 19 paket darab RM12.40 kita dapat RM235.60. Seterusnya 24 paket darab RM12.50 kita dapat RM300. Jadi ini adalah jumlah keseluruhan kita beli barang untuk meatball ni saja untuk 98 paket, harganya adalah RM1,225.30. Kita dapatkan harga ni dulu. Harga untuk 98 paket iaitu RM1,225.30. Jadi ini adalah harga untuk keseluruhan. Yang mana dikatakan purata ini adalah apabila kita bahagikan RM1,225.30 kepada 98 paket. Sebab kita nak dapat harga purata. Kita nak dapat harga sepaket. Harga sepaket kita nak dapat berdasarkan perharga semua ni. Kita dapatkan harga jumlah dia, kita bahagi dengan 98 paket untuk kita dapat purata harga 1 unit berapa. Maka kita akan dapat RM12
50 sen. Okey. Jadi kita darab balik dengan 30 paket yang baki ni. Yang baki kan ada baki tadi 30 paket. Jadi barulah kita dapat nilai harga 30 paket tu kan. So, jadi RM12.50 darab dengan 30 paket. Untuk kita nak tahu berapakah nilai untuk 30 paket baki tersebut. Maka jumlahnya adalah RM375. Okey. Yang ini nampak lebih mudah. Nampak lebih mudah sebab harganya dikira mengikut purata. Dia ambil semua harga untuk setiap belian tu dan dibahagikan dengan jumlah barang jumlah bilangan paket, maka dia akan dapat purata untuk satu paket. Daripada satu paket tu dia akan darab dengan 30, iaitu 30 paket ni apa dia? 30 paket ni adalah yang tak habis, yang berada dalam stor kita. So darablah, dapat RM375. Ini nampak lebih senggang sikit, nampak lebih tak berat lah, seperti mana yang kaedah pertama. Baik, kita tengok kaedah seterusnya. Seterusnya adalah kaedah yang keempat, iaitu latest purchase price method, iaitu menggunakan kaedah harga terkini. Iaitu kaedah paling mudah, cepat dan banyak digunakan oleh syarikat-syarikat yang mana baki stok 30 paket baki dalam kita kira tu didarab dengan harga yang terkini saja. Ini paling mudah lagi. Contoh, stok akhir 30 paket. Kan? Jadi harga terkini yang kita tengok, yang kita beli yang terkini adalah RM12.50. Maka yang paling mudah untuk dikira adalah 30 paket darab dengan RM12.50, maka akan dapat RM375. Itu mengikut kaedah harga terkini. Okey. Dan tadi kita sebelum ni kaedah ketiga adalah kaedah purata. Jadi kaedah keempat adalah kaedah menggunakan kaedah harga terkini, yang mana bilangan baki yang ada dekat store kita didarab dengan harga terkini yang kita dapat beli, iaitu RM12.50. Maka kita declare lah, kita nyatakan bahawa stok kita berharga, yang tinggal dalam stok kita adalah untuk meatball adalah RM375. Itu paling mudah untuk kaedah 4. Next, untuk kaedah 5 yang terakhir, iaitu last in first out method, iaitu kaedah masuk kemudian keluar dahulu. Okey, kita tengok kadang-kadang terdapat keperluan stok yang baru masuk digunakan dahulu daripada stok lama. Okey, contoh dia. Okey, satu disebabkan cukai dan inflasi, itu syarikat punya ni lah, tanggungan. Yang kedua, stok yang baru dibeli terdapat diskaun tapi tarikh hampir tamat, dia pakai dulu. Dia beli, dia pakai dulu stok tu. Jadi kos tu dia dah pakai lah. Dia beli hak yang paling lewat ni, dia beli, dah masuk kemudian ni dia beli yang terkini, ada sale bundle, dia beli, dia pakai yang tu dulu. Dia tinggalkan stok yang lama. Dia tak pakai lagi stok awal-awal bulan masuk. Jadi bila kita guna stok yang baru kita beli dalam keadaan mungkin promosi dan sebagainya, maka stok tu dah habis dulu. Jadi yang tinggal dekat kita adalah stok pada awal bulan punya, yang tak kita gunakan lagi. Dan juga satu lagi aspek, mungkin disebabkan kita nak guna harga yang murah dan kita nak tinggal harga yang mahal, ataupun kita nak guna harga yang mahal untuk kita tinggalkan harga yang murah. Ini semua adalah bagaimana syarikat membuat pelarasan cukai dan inflasi. Jadi dalam kes ni, stok akhir kita, stok yang kita baru-baru beli ni dah habis dulu. Jadi kita simpan stok yang lama, yang tak pakai lagi. Jadi stok lama tu ada dalam store kita. Maka kita akan kira stok lama kita yang mana sebenarnya kita membeli pada 1 Januari dan 5 Januari tak habis lagi. Jadi kita kira tu lah kos dia. Kos yang hak baru kita beli awal hujung bulan itu, kita dah pakai habis lah. Jadi yang ada dekat store kita adalah kos yang kita beli pada awal bulan. Jadi 1 Januari dengan 5 Januari. Jadi bagaimana kita nak kira dia? Sama juga kita buat perkiraan dia.
darabkan 16 paket ni dengan RM12.45 dan juga 14 paket ni dengan RM12.60. Ini baki ya, menjadikan dia 30 paket lah. Dan campurkan kedua-dua ni, maka dia akan dapat RM375.60. Ini cara kita kira stok kita pakai yang baru masuk. Yang lama kita tinggal. Jadi automatik yang lama kita tinggal, kita beli awal bulan 1 Januari dengan 5 Januari kan. Yang tu yang tak habis lagi. Jadi kita kena kira lah tu. Itu closing stok kita. Dua tu tak kita pakai habis lagi. Jadi kita kena kira cost tu. Mengikut harga yang dihantar. Okay. Itu adalah 5 kaedah yang kita guna untuk menentukan nilai inventory. Yang especially-nya apabila kita menilai closing inventory. Ya? Inventory akhir. Inventory akhir.